أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Kalau kita mudah baca Quran, insya-Allah akhirnya kita ada protection daripada syaitan, daripada iblis. Tapi kalau rasa macam malas-malas je, malah Quran time lagi kan. Kalau ada perkataan itu keluar, kita kena minta cepat-cepat, ya Allah kuatkan iman saya ya Allah, kerana saya nak ambil peringatan. Saya nak ambil peringatan, kalau tidak dia akan jadi susah dan akhirnya kita senang diserang oleh musuh kita, iaitu iblis dan syaitan. Dengan doa kita, subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha sucimu ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami, sesungguhnya Engkau yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana. Rabbi zidni ilma, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu untuk kami. Allahu akbar. Allahu akbar. Jadi kita sama-sama lihat sinopsis halaman pertama kita, iaitu daripada ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Allah memulakan dengan huruf muqatta'ah, huruf potong, dan kemudian menceritakan tentang mengikut Al-Quran, ya, tentang peranan Al-Quran, bagaimana Al-Quran boleh membina pendirian kita, dan Al-Quran ini akan menjadi peringatan sehingga kita tidak menjadi orang yang atas pagar. Ini cara untuk kita belajar. Kalau kita rasa macam memang saya nak bawa keluarga saya ke syurga, tak nak dekat apa Ustaz? Dekat atas pagar, kan? Ini surahnya. Ayat 4 hingga 5, apakah akibat mendustakan para rasul di dunia? Ya, sama seperti surah Al-An'am ada cerita pasal mendustakan para rasul. Tapi kita akan lihat lebih lanjut lagi mengapa, apa sebab ya orang mendustakan para rasul ataupun mesej daripada rasul di dunia ini. Ayat 4 hingga 5, kemudian ayat 6 hingga 9, akibat daripada kekufuran di akhirat kelak dan hisab yang berat terhadap amal perbuatan. Kita akan lihat bagaimana timbangan ini sentiasa diperhatikan agar kita mengambil penting, ya, jangan enteng terhadap bekalan kita ke sana. Dan ayat 10, banyaknya nikmat Allah kepada hamba-Nya. Ayat ke-11, bermula kisah Nabi Adam dan Iblis yang telah termaktub dalam surah Al-Baqarah, kali ini dirungkai, dibongkar dengan lebih terperinci lagi untuk sama-sama kita sedar jangan sampai kita punya pendirian diganggu gugat was-was oleh syaitan. Allahumma arhamna bil Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim sad. Kitabun unzila ilayka fala yakun في صدرك حرج منه لتنذر به فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء
قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين صدق الله العظيم. Kepada resolusi kita pada hari ini. Apa yang kita nak ambil daripada halaman 151 ini sebagai resolusi tindakan kita, dekatkan diri dengan Al-Quran sebagai sumber melapangkan jiwa. Walaupun berat untuk belajar, kena ambil masa, teruskan perjuangan kerana ia confirm akan memberikan kelapangan dan ketenangan. Yang pertama. Yang kedua, peristiwa lalu perlu dijadikan pengajaran agar kesan buruknya itu tidak berulang lagi. Ayyamillah Allah bawakan agar kita jangan mengulang, jangan menjadi orang atas pagar di akhirat nanti. Dan yang ketiga, sentiasa berjaga-jaga agar jauh daripada sifat ego seperti iblis
tidak menerima hakikat Allah menyeru, memilih dan Allah berkuasa, tetapi iblis tidak puas hati ingin menggoda manusia. Jadi kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pimpin kita daripada Al-Quran yang kita baca. Allah, la ilaha illallah. Kita nak lihat perkataan penting dalam ayat nombor 2 ini, sama-sama kita perhatikan. Iaitu perkataan sadara, ya. Ini perkataan yang kita lihat dalam ayat yang kedua, iaitu maksudnya sadar, dada, ya, sadar, sudur, fi sudur, ya. Jadi sudur, sadara ini ada kaitan dengan kembali, ya. Lapisan pertama daripada 4 lapisan dalam hati kita berulang 46 kali. Jadi kalau lapisan pertama sudur, sadar, yang kedua ialah qalb, lapisan ketiga fuad, lapisan keempat namanya albab, lub, ya. Jadi lapisan pertama ini adalah lapisan yang penting. Kerana apa? Inilah tempat baik datang dan juga yuwaswisu fi sudurin. Jadi ini pengenalan awal. Allah mula saja dah ada perkataan sadrika, dan bagaimana kita nak memastikan sadar ini tidak haraj, ya, tidak haraj. Kalau kita mudah baca Quran, insya-Allah akhirnya kita ada protection daripada syaitan, daripada iblis. Tapi kalau rasa macam malam-malam je, malam Quran time lagi, kan? Kalau ada perkataan itu keluar, kita kena minta cepat-cepat, ya Allah, kuatkan iman saya, ya Allah, kerana saya nak ambil peringatan. Saya nak ambil peringatan, kalau tidak dia akan jadi susah dan akhirnya kita senang diserang oleh musuh kita, iaitu iblis dan syaitan. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Kita nak kongsi hari ini masih lagi berbicara tentang izhar halqi. Apakah yang dimaksudkan dengan izhar, apakah huruf-hurufnya? Iaitulah izhar bermaksud dari segi bahasa nyata dan jelas. Daripada istilah pula maksudnya mengeluarkan setiap huruf daripada makhrajnya tanpa gunnah ataupun tanpa dengung pada huruf yang diizharkan. Manakala huruf-hurufnya pernah saya kongsikan, iaitu ada 6 ataupun sifir dia au hin kha'ahu, alif, ha, ghain, ain, ha dan juga kha. Cara baca dia apabila nun sakinah ataupun nun mati ataupun tanwin bertemu dengan salah satu daripada huruf-huruf izhar yang 6 ini, maka wajiblah bacaan kita diizharkan. Maksudnya tak boleh dengung. Tak boleh dengung. Dan contoh-contohnya kalau kita boleh perhatikan, iaitulah antaranya min ata ataupun man atai wala tanharhuma. Tanharhuma, nun mati bertemu dengan ha. Syai'in illa, tanwin bertemu dengan hamzah. Haliman ghafura, tanwin bertemu dengan ghain. Kemudian fasayunridu, nun mati bertemu dengan ghain. Kemudian watanhituna, nun mati bertemu dengan ha. Kemudian yang terakhir sekali aliman hakima, tanwin bertemu dengan ha. Maksudnya tempat-tempat yang macam ni. Okey, saya tunjuk contoh senang saja dalam ayat yang kita baca tadi, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semuanya. Pada ayat yang kedua, mula-mula sekali, kitabun unzila, tanwin bagi depan 2 bertemu dengan hamzah. Kitabun unzila. Jadi tak boleh dengung kat situ. Jangan kitabun, tak boleh. Ataupun kita tak dengung tapi kita pegang dia, tak boleh juga. Kitabun, tak boleh juga. Jelaskan bacaan dia. Kitabun unzila. Yang lepas tu unzila tu baru dengung. Itu ikhfa hakiki pula. Jadi yang kita belajar hari ini izhar halqi, ada 6 huruf au hin kha'ahu, dan cara bacaan dia mestilah kita wajib menjelaskan ataupun kita izharkan bacaan kita. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan 6 huruf, alif, aw, gha, ha, kha, ain, ghin. 6 huruf. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semuanya dapat buat latihanlah di rumah ataupun bersama dengan guru masing-masing, insya-Allah. Tubana ila Allah ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا يا الله والحمد لله رب العالمين